Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni akak tak buat live panjang, buat live pendek je sebab ada kerja sikit. Tapi akak nak bagi sharing tentang this one question. Sorry, suara akak tak kuat, so korang kena pakai earphone lah kalau nak dengar. Clear tak? Harap clear. Clear ke tak? Clear tak? Akak kena bisik, anak-anak akak tidur. Akak tak pakai mic ni. Harap-harap clear. Clear tak? Clear tak? Bismillah. Clear tak? Akak tunggu. Okay, clear. Alhamdulillah. Okay. Akak bukan cikgu agama. Akak bukan penceramah agama. Akak cuma nak bagi tahu korang jawapan kepada soalan ni daripada angle orang yang pernah rasa benda ni. Okey, kalau korang nak jawapan yang sangat tepat, korang kena dengar dari ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz dan ustazah baca kitab, go to classes lah. Alright, but ada yang tanya kat soalan ni. Sorry, tak dapat nak cakap kuat-kuat. Dan akak tak lama akak sekejap je. Okey, akak tak dapat nak jawab dari segi akademik Islam. Akak cakap daripada angle akak, dan akak akan explain daripada angle kita. Analogi pun analogi kita para pendosa ni. So if it is applicable to you, take it. If it is not applicable to you, leave it. If it is in accordance to Al-Quran dan Sunnah, take it. If it is bertentangan dengan apa kau belajar ke apa dan kau rasa tak selesa nak memegangnya, leave it. Okay, clear tak? Setiap kali kena bagi kredit lah ni. Setiap kali nak explain. Okay, now akak nak break it down kepada kita rakyat marhen. Sebab kadang-kadang kalau dalam kelas ustaz-ustazah bagi contoh-contoh yang sangat akademik dan sangat sangat detailed in terms of macam terms and everything yang dalam Quran kan. So for some benda ni tak masuk ke akal sebab cikgu-cikgu cakap baca Quran, solat, nanti kau akan dapat ketenangan and everything. So many of us baca Quran, solat, tapi still rasa kosong. And then when we ask them, dia cakap baca je lah sampai terisi, baca je lah. So kita pun macam dah blur. Macam mana aku nak cakap? Aku dah baca dah, aku dah solat dah, still aku rasa kosong. So bismillah, hopefully korang boleh lebih faham macam ni. Now, sebelum akak jawab, ini semua jawapan akak ni dia bukan secara Islamik ini jawapan akak cikgu moden. Okay, kalau nak jawab, aku kena cakap banyak kali sebab takut kan orang kata akak memandai cakap agama. So astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Now akak nak tarik sikit akak nak tarik sikit korang kepada ni dulu. Wah, tiba-tiba korang pernah tengok tak lirik ni? Bukan yang ni. मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तू है तेरा साया, तेरे पूजा करो मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम. So rasanya orang-orang yang lahir sezaman dengan akak ataupun orang yang ada mak bapak layan Hindustan, korang pernah dengar lagu ni. So many people are in love with the song because of the sound, because of the rhythm, everything. Macam kalau benda-benda tu memang bla-bla Urdu memang indah lah sebab they are really good at making melody and they are really good at phrasing dalam lagu-lagu. Betul lah. So now I tell you, macam ramai orang dengan hanya bunyi tu dia dah jatuh cinta. Faham tak? Now I'm telling you the definition of the song. Kau dalam nafasku, hidupku adalah bayang-bayangmu. Aku sentiasa memuja engkau dan itulah pahala engkau, kebaikan kau. Ada masa kita happy, ada masa kita bersedih, kita tetap takkan berpisah. So bila kita macam wah lirik dia indahnya, wow, betul tak? So many of us boleh mencintai lirik asal walaupun kita tak faham. Many of us boleh ni. Itu sebabnya budak-budak gilakan lagu-lagu K-pop sebab dia macam wah catchy-nya benda macam tu. Walaupun kita tak faham lirik dia, kita boleh mulakan dengan sekadar mendengar je dulu. Faham tak?
Akan tetapi bila kita tanya balik, kenapa kau hantu sangat dengan lagu-lagu K-pop, kenapa kau hantu sangat dengan lagu Hindustan, kenapa kau hantu sangat dengan lagu-lagu Jepun, benda macam tu. So dia cakap, kau tak tahu, kau tak faham, kau tak pernah study lirik dia. Tahu pula dia nak cakap macam tu. So kita pun macam, okay lah, aku nak tengok lirik dia. Oh, macam kalau siapa lain BTS, tengok lirik-lirik BTS is really really poetic. Akak tak tahu band lain, akak dan K-pop pun akak tak tahu. Cuma macam kalau macam I do have fellow lecturers yang mengajar subjek bahasa yang akan share dengan akak macam this lyric is good, this lyric. So macam satu lagu BTS yang bagi pada akak lagu Dang. Tu yang akak selalu contoh, bagi contoh Dang tu. Lepas tu dia bukan sahaja, dan malahnya bagi video macam explanation on Dang ni macam mana buat. So it's not only lirik yang simple-simple, yang basa-basi, it's like a cultural study as well. Sama juga macam korang layan lirik Fin Jamal, kan. So kenapa macam ramai je orang cakap, apa sebab kau suka lagu Fin Jamal, bukannya sedap sangat dia nyanyi, apa yang best sangat lagu Fin Jamal, melodi dia entah apa. So bila orang cakap lagu Fin Jamal, dia goes deeper than lirik bodoh. Dia bukan sekadar aku cinta kau cinta aku, wow, bergolek-golek, bergelik-gelik, tak ada. Dia adalah tentang budaya, cultural, dia ada tentang study of people, dia ada macam ada banyak layer. Sama juga macam lirik-lirik Hindustan. Kenapa orang hantu sangat lirik Hindustan? Ada setengah lirik Hindustan lah, because the layer of the cultural studies and everything. So benda-benda macam tu lah. So benda Allah tu lara, kita kena berhenti benda-benda Allah lara ni. So ini ialah of course tu sebabnya aku bagi contoh masa-masa lama. Sebab ini dulu kan, kau faham tak, akak sama sekarang akak hafal lagu ni walaupun aku tak pernah duduk dan mahu menghafal dia, sebab dah selalu sangat dengar, dia dah jadi terhafal. Kau faham tak? So kat sini konsep ni korang faham tak? Maksudnya kalaupun korang sekadar layan lagu tanpa faham pun kau boleh rasa ni, tapi apabila kau faham makna dia, kau faham oh ini adalah tentang mak bapak, ini adalah tentang ini, so kau boleh relate dengan kau punya life dan kau boleh rasa I get it now. Faham tak? So now kita balik kepada soalan, kenapa dah solat, kenapa baca Quran still rasa kosong? Sebab apabila kita solat, apabila kita baca Quran, kita sekadar melayan bahagian sini sahaja. Kita sekadar layan bunyi, kita sekadar bila kita baca Quran, kita terlalu fokus kepada lagu instead of makna. Bila kita baca Quran, kita fokus kepada group presentation. Macam kalau tadarus beramai-ramai, bukan main kau jaga kau punya tajwid segala bagai. Kalau kau baca seorang-seorang, kau langgar je semua benda. So that is why I'm telling you, kau rasa kosong. It's because benda Allah yang kau buat sekadar on the surface. Faham tak? Faham tak analogi Kak Fin bagi? Janganlah korang fikir Kak Fin galakkan kau layan muzik lagi. Bukan. I'm giving you the example based on my past. Kenapa dulu aku rasa kosong? Kerana selama ni aku layan ni je, sebab aku terlalu fokus on macam mana pitching dia. Mirizazu tam 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 tam, phrasing tepat, melodi tepat, pitching tepat, semua tepat. Tapi makna akak tak ambil tahu. Siapa yang tulis lirik ni akak tak ambil tahu. Kenapa lirik ni ditulis akak tak ambil tahu. Faham tak? So now I'm giving you this example. So katalah, rasanya ini antara surah yang pendek-pendek yang korang boleh baca dengan mudah kan. So, contoh idza jaa nasrullahi wal fath. Okay, akak baca makna dia lah. So korang baca macam ni simple. Macam hari-hari saya baca Kak Fin, saya baca Quran. Okay, marilah kita baca. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okay, baca sudah dah, lenggok bukan main. Lepas tu kita baca makna lah. Baca je. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dialah Maha penerima taubat. Ini sekadar lagu bacaan, lepas tu kau tahu makna. So kat mana macam yang kau baca, direct
Jadi kenapa kau rasa kosong? Sebab kau sekadar tengok ni. Memang baca saja dapat pahala, baca tafsir dapat pahala, tapi apalah makna semua benda Allah ni kalau kau sekadar tengok di permukaan? Sebab itulah kau rasa kosong. Kau tak ambil tahu kenapa dia turun, pasal apa, ketika bila, apa yang menjadikan dia adalah dia. Faham tak? Okay, so korang selalu dengar tak surah ni, Idza jaa nasrullahi wal fath? Nasr ini maksudnya bantuan. Selalu dengar kan surah ni kadang-kadang dibaca ketika tarawih oleh imam-imam yang nak bantu makmum kat belakang baca yang mudah-mudah kan. Okay, now alright, so kalau daripada basically kita tengok dia punya tafsir, kita tengok tafsir dekat sini, ini adalah surah yang best kan. Apa maksudnya, mood dia best, macam wah Allah datang bagi kemenangan, wah ramainya orang masuk agama Allah, maka bertasbihlah, Allah terima taubat. Bestnya ni all positif semata. Betul tak? Now kenapa kau rasa kosong? Sebab kau tak ambil tahu. Bila surah ni datang, Umar radhiyallahu an, dia ajak sahabat-sahabat, geng-geng veteran semua lepak sama-sama. Lepak ni bahasa kita lah. Okay, dalam bahasa dia macam duduk bersama-sama dan discuss. Kenapa Rasulullah SAW bagi ni, apa agaknya tujuan ni, dan discuss academically. So dekat dalam grup tu semuanya yang geng-geng veteran ni yang dah lama, dah berperang sana berperang sini. Akan tetapi ada seorang ni, Ibnu Abbas, dia join sekali. Ibnu Abbas ni antara semua paling muda. Lepas tu macam sahabat-sahabat lain pun macam, yelah, walaupun semua kat situ, Ibnu Abbas ada kat situ, diorang respect Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika dilahirkan, Rasulullah SAW lah yang tahnik ni, pecahkan pecalang langit lah, orang kata, apa istilahnya, macam orang berilmu ataupun orang tua, kemang-kemang kurma tu, lepas tu ambil sikit, letak dekat langit-langit anak kita tu kan. So so ketika semua orang cakap, oh subhanallah, maksudnya kita sudah menang, ramai orang sudah masuk Islam, kita sudah berjaya. Lepas tu Umar radhiyallahu anhu tanya kepada Ibnu Abbas, apa kau fikir pasal surah ni? Lepas tu Ibnu Abbas cakap, ini maksudnya Rasulullah SAW akan wafat sebab benda dah settle. Faham tak? So when you do not know the story behind one surah, of course you're not going to feel it. Faham tak? So kenapa? Okay, kita patah balik kepada soalan tadi. Kenapa dah solat, dah baca Quran, tapi kita still rasa kosong? Sebab tak ada weight, tak ada berat. Sekadar yang dibuat di permukaan. Faham tak? Sekadar yang dibuat adalah apa yang wajib sahaja. Tapi lah baca Quran memanglah tak wajib, tapi dah dituntut, buatlah. Faham tak? So adalah sangat menyedihkan bila kita dengar orang cakap, saya dah baca Quran, saya dah solat, saya still tak dapat ketenangan yang macam ketenangan yang saya jumpa dalam lirik-lirik lagu. Saya still tak jumpa point hidup saya seperti mana saya tengok movie dan saya dapatkannya. It's not Quran's fault. It's not the solat's fault. Bukan salah semua, melainkan salah kita sendiri. Bila kita tak nak ambil tahu the reason, the point, the significance of one thing, you cannot blame it. There's this one couple yang viral last few months pasal dia murtad. Dia cakap anak-anak dia pun semua happy ikut dia murtad sebab anak-anak dia nampak dia menjadi lebih baik berbanding sebelum dia keluar daripada agama Islam. Masa dia agama Islam, dia jahat. Dia keluar Islam, dia masuk Kristian, dia jadi a better person, and that makes their children rasa macam inspired nak keluar agama juga, and he's proud of that. So dia menyalahkan agama Islam atas kejahatan dia. So what I want to tell you is this: there's nothing wrong with the religion
everything is perfect. Dalam Al-Quran Allah dah cakap dah, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Everything is perfect already. Akan tetapi kita tak nak study betul-betul, buat asal boleh. Pakai tudung ikut pakai sahaja, pakai baju setakat pakai baju, tak betul-betul tutup aurat. Buat apa-apa ibadah sebab kawan cakap, cikgu cakap, artis cakap kau buat. Kau tak ikut Quran dan Sunnah. So bila kau tak faham apa yang kau buat, semua tu akan jadi sebuah kekosongan yang kau akan cari apa yang boleh memenuhkannya. The jawapan is always in the Quran, always in the Sunnah. The problem is kau tak peduli untuk ambil tahu. Kau lebih rajin untuk baca forum tentang gosip terkini berbanding dengan tadabbur Al-Quran. Kau lebih fokus nak dengar ceramah politik daripada ceramah-ceramah agama yang berlandaskan Quran dan Sunnah. So apa yang akan nak pesan adalah, kau dah solat, kau dah baca Quran, still rasa kosong, kau cari cikgu, dengar ceramah, baru kau lebih faham. Sebab apa? Sebab kita nak faham, kalau kita solat dan Quran semata-mata, kita bukan orang Arab yang boleh faham semua benda tu. Dan kalaulah kita nak cakap kita dah baca translation dia pun, translation lain. Faham tak? Dia macam kau ajar artis kesayangan kau yang orang Korea tu datang Malaysia, okay, kita cakap dia, okay, please try say this, apa khabar? Dia pun cakap apa khabar. Lepas tu kita, wah pandainya, dia pun sekadar apa khabar. What is that? Oh, apa khabar tu how are you. Dia faham how are you, dia tak faham. Kalau kita cakap apa khabar, itu adalah tanda kita kasih kepada orang tu. Kita tanya macam mana dia, how are they doing, apa khabar. Ada cara intonasi. Kalau apa khabar, itu macam menganjing. Kalau apa khabar, itu macam kasih sayang. You understand what I'm saying or not? So wallahu alam bisawab, takat tu saja. Alright, so akan nak ajak kita semua untuk pergilah ke kelas. Pergi kelas, cari cikgu yang betul-betul berlandaskan Quran dan Sunnah dan bukan ikut pendapat sendiri. Pergi ke kelas yang memang mengikut kata Rasulullah SAW, mengikut kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup. Janganlah terlalu obses dengan cikgu. Kalau cikgu tu nak kita terlalu obses dengan cikgu dia, then there's something wrong. It's so clear, isn't it? Sebab kita kena ikut Quran Sunnah. So when somebody is telling you, come join me in this group, then it's not talking about Quran Sunnah, isn't it? Alright, so wallahu a'lam bisawab. Akak harap kita semua improve diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.